Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, macam biasalah kita akan buat ulasan Liga Super. Perlawanan antara Melaka versus Terengganu, yang mana Terengganu menang 2-1 pada perlawanan ini hasil jaringan dari Ahya Rashid dengan Baki Udin. Manakala gol dari pasukan Melaka yang dijaringkan oleh Dino Kalesic. Gol tu marvelous lah, memang superb lah gol tu. Rahadi pun tak boleh save. Saya rasa mana-mana goalkeeper pun susah lah nak save percubaan daripada Kalesic tu. Memang lawa, memang kebabum, memang gol Lazo lah, saya boleh katakan. Baik, untuk perlawanan ni kalau kita lihat, pasukan Terengganu sebenarnya mempunyai banyak percubaan yang sepatutnya mereka sudahkan. Antaranya mereka ada 2 atau 3 percubaan dari Castania yang diselamatkan oleh Somovai. Mereka ada percubaan dari Baki Udin. Mereka ada percubaan dari Ahya Rashid yang di-save oleh pertahanan pasukan Melaka itu sendiri. Dan sepatutnya game ni adalah game yang Terengganu boleh orang kata sumbat lebih dari 2 gol lah, tapi sayang kurang clinical, finishing wise agak kurang, dan ada 1 gol dari Ehson yang mana gol tersebut dibatalkan akibat offside. Saya pun tak pasti siapa yang offside, Baki Udin ke Ehson, tapi gol tersebut dibatalkan. Tapi gol tu lawa lah, macam mana Ahya change side pada Baki Udin buat through kepada Ehson chip the ball dan masuk. Gol tu pun lawa daripada segi movement, dari segi open play memang super, tapi sayang dibatalkan. Baik, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu lah. Apakah perkara positif ataupun benda yang saya suka tengok dalam tactical gameplay yang dilakukan oleh pasukan Terengganu? Perkara pertama yang saya suka adalah mengenai mereka punya midfield. Yang mana untuk game ni, kalau kita lihat, nampaknya coach bukan biasa-biasa mat. Dia meletakkan Ubay di bahagian defensive midfielder untuk bergandingan dengan Ehson ataupun Engku Nur Syakir lah. Jadi bila Ubay main dekat tengah ni, bagi saya this is one of the best position yang Ubay pernah main. Sebab apa? Sebab kalau Ubay main dekat tengah as a defensive midfielder, apa yang kita nampak dari segi reading game, dia punya bacaan game adalah sangat bagus. Dia punya awareness di dalam padang memang sangat bagus, terutamanya ketika pasukan lawan cuba untuk progress bola di kawasan middle third. Ubay antara orang yang awalnya react kepada pergerakan bola tersebut, dan dia banyak melakukan interception dan banyak melakukan blocking, dan dia juga antara player yang selesa dengan bola di kaki, yang mana dia jadi boleh ball carrier lah. Sebagai kita ambil contoh, waktu Ubay dia menang bola di tengah untuk gol kedua pasukan Terengganu, dan dia bawa bola tu untuk beat Mahali, dan dia pass kepada pemain Terengganu yang lain. Lepas tu buka kepada Castania buka kepada Baki Udin. So dekat situ kita boleh nampak bila Ubay diletakkan sebagai defensive midfielder, in term of dia nak cover ataupun buat defensive duty adalah sesuatu perkara yang memang dia selalu buat as a defender. Tapi bila dia main dekat situ, kita boleh nampak dia punya intelligence, pergerakan dia tu adalah sesuatu yang memang positif side lah. Sebab dia punya pembacaan game tu memang cemerlang, macam mana dia react kepada interception, dia tackle the ball waktu bola dipass dan sebagainya. Benda tu yang menyebabkan Ubay ni special bila main dekat tengah, dan dalam masa yang sama dia boleh bantu untuk pasukan sendiri menggerakkan bola di kawasan middle third. So Ubay ni bagus lah bila dia main dekat situ. Itu perkara positif yang saya suka tengok lah, bila Ubay dia letakkan di bahagian tengah bersama dengan Engku dan juga Ehson. Dan untuk game ni, Engku dengan Ehson, kalau kita perasan untuk perlawanan ni, mereka berdua adalah player yang boleh dikatakan Engku tak diletakkan more to zone 10 ataupun more to attacking midfielder lah. Engku lebih banyak diletakkan drop deeper untuk as a number 8 ataupun bergandingan dengan Ubay dalam double pivot. Dan untuk game ni mereka banyak membebaskan Ehson ni untuk berada di hadapan. So boleh dikatakan dengan pembebasan tersebut, nampaknya Ehson lebih selesa bila mana dia diletakkan more to attacking side. Jadi dia boleh bergerak di dalam kotak penalti, dia boleh membuat movement yang bagus, dan dia boleh juga link up play dengan sangat bagus lah, combination play di tengah. Jadi true midfield pasukan Terengganu untuk game ni dah betul-betul solid. Mereka dah boleh buat something yang benefits to the team in term of defensive, dan juga in term of mereka nak melakukan build up play di kawasan tengah lah. So benda tu saya suka lah untuk pasukan Terengganu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk front three pasukan Terengganu yang diketuai oleh Castania,
dibantu oleh Ahya Rashid dan juga dibantu oleh Baki Udin. Bagi saya untuk game ni Castanier adalah the solid striker in term of nak hold up dan in term of dia punya movement. Macam mana saya boleh kata macam tu? Sebab game ni Castanier dia bukan sahaja diguna pakai sebagai focal point, tetapi banyak pergerakan Castanier dia lebih kepada fast nine, yang mana dia banyak drop deeper untuk receive the ball dan dia hold up dan dia tunggu untuk buat passing-passing ke bahagian penetration pass lah ke bahagian hadapan ataupun untuk masuk ke dalam D-box pasukan lawan. So Castanier ni dengan fizikal yang dia ada, dia boleh hold up, dia pegang bola tak lama, dia release ball dengan lebih cepat, dia boleh create that situation into the dangerous attacking lah. So attacking threat dia tu memang berbahaya lah. So itu yang diguna pakai oleh Castanier. Dan dalam masa yang sama, Castanier ni dia suka buat larian between the defender tau. Dia punya positioning bagus, dia punya larian tu bagus. Bila dia receive the ball, dia boleh beat 1, 2, 3 player dan lakukan percubaan. Ada 2 peluang yang dia buat waktu semalam, tetapi gagal disudahkan dengan baik lah bila Somovai beraksi dengan cemerlang. Tapi in term of team play, Castanier ni nampaknya dia bersesuaian dengan taktikal yang pasukan Terengganu guna. Sebab apa? Sebab untuk Terengganu, mereka banyak juga fokus untuk penggunaan winger ataupun pemain-pemain seperti Ahya dan juga Baki untuk attack inverted ataupun cover up on the wide area. Jadi bila mana Castanier ni dia drop deeper, dia memberi peluang kepada kedua-dua player ni untuk masuk ke dalam. So benda tu yang kita nak tengok. Contohnya macam kita ambil gol yang pertama, Castanier involve dengan assist yang pertama, yang mana Castanier dia tunggu Exxon buat chip, lepas tu Castanier bawa bola ke dalam dan dia cut back masuk ke bahagian tengah. Dan sewaktu dia cut back ke bahagian tengah tu, 2 winger pasukan Terengganu dah ada dalam kotak penalti, which is Baki Udin dengan Ahya Rashid yang nak receive the ball. So Ahya attack the ball and score the goal. So benda tu yang positive side. Dan gol yang kedua pula macam mana daripada Baki Udin, Castanier dia drop deeper, dia receive the ball dekat kawasan zone 10 dan dia tunggu Baki Udin yang berada di kawasan kanan untuk masuk ke tengah dia. Dan dalam masa yang sama, Exxon ke Mashabov tau, dia attract defense, memberikan Baki ruang yang kosong. Castanier buat through ball ke situ, Baki Udin dengan tenang menyumbatkan jaringan kemenangan. So dekat situ menunjukkan yang trio front three pasukan Terengganu ni dah very efektif dengan mereka punya chemistry, combination play, rotation position, yang mana kalau kita tengok Ahya kadang-kadang di kanan, Baki di kiri, Baki di kanan, Ahya di kiri kan. So benda-benda macam tu menyebabkan mereka punya movement very solid dan mereka ada seorang focal point iaitu striker mereka yang boleh bertindak sama ada untuk receive the ball ataupun boleh untuk create the chances kepada create chance dan juga create space lah kepada mereka punya winger. Dan dalam masa yang sama dia boleh set up. So superb lah untuk Castanier, walaupun kan ada orang kata yang Castanier ni senang hilang bola, dia pegang bola tak lama tiba-tiba kena marking lepas tu hilang dan sebagainya. Tapi kena ingat most of the contribution yang kepada attacking pasukan Terengganu semalam dan gol yang dijaringkan oleh pasukan Terengganu adalah pelibatan dari Castanier. So mereka punya front three very solid lah. Kalau kita back to yang ketiga adalah tentang back 4 pasukan Terengganu. Untuk back 4 pasukan Terengganu yang diketuai oleh Syarul Nizam dengan Diego Landis, mereka bermain dengan bagus. Alif Zakaria pun kadang-kadang dia inverted masuk ke half space untuk bantu Ubay di kawasan tengah. Dan yang paling penting untuk game ni, Azam Azmi menunjukkan satu perkara yang positif in term of offensive gameplay, yang mana dia punya attacking track tu nampak berbahaya sebab dia banyak tak buat overlapping di kawasan wide area. Untuk game ni Azam Azmi dia banyak underlap, dia masuk ke bahagian tengah half space untuk bantu dengan buat larian-larian di bahagian tengah lah di half space tersebut. Dan dia juga banyak cutback, even dia ada satu cutback yang terus kepada Baki Udin attack the ball tapi sayang bola tu terus ke bahagian kiri sikit lah gawang, kalau tak mungkin gol lah. Tapi the supporting play yang ditunjukkan oleh Alif di bahagian kiri dengan Azam adalah a bit different. Alif Zakaria lebih kepada untuk provide the space dan juga untuk memberi ruang kepada Ubay ataupun Engku ataupun Exxon untuk progress the ball, menjadikan dia seorang focal point di situ. Dan di bahagian kiri kebanyakannya winger lebih kepada isolated untuk create 1v1 situation ataupun inverted masuk ke tengah. Manakala untuk bahagian kanan mereka lebih banyak untuk bentuk combination play dengan attacking support daripada Azam Azmi yang rajin untuk membantu bahagian serangan. So there is a two different style of play di kanan dan kiri oleh pasukan Terengganu yang membuatkan mereka boleh create variation of attacking. Dan disebabkan rotation position dalam pada
padang pun mereka boleh create something yang different in 90 minutes tu lah. So benda tu memang positif lah untuk pasukan Terengganu. Overall mereka bermain dengan begitu baik. Ada kelompongan, tetapi kelompongan tu mungkin mereka boleh perbaiki dari masa ke semasa lah, sebab Mabella pun dah kembali, mungkin boleh main sekali dan sebagainya, nanti kita tengok lah. Tapi overall Terengganu is the best team lah semalam untuk menang. Untuk Melaka FC, okay, untuk Melaka FC ni tak banyak saya nak komen, sebab the way of Melaka FC main, mereka bermain dengan satu sistem yang lebih kurang sama every game. Mereka meletakkan Aiman Syamsuddin, iaitu import baru mereka lah, as a target man di bahagian hadapan. Dan apa yang pasukan Melaka cuba buat, mereka cuba play from the back dengan ada player seperti Ivan Zakaria yang boleh contribute dengan diagonal pass daripada bawah dan sebagainya untuk long ball. Tetapi kebanyakannya pasukan Melaka dia lebih suka untuk covering on the width area ataupun di kawasan kelebaran padang. Sebab apa? Sebab mereka suka guna Cik Rashid di bahagian kanan, mereka suka guna Ruben Tiran dan juga Omar Hakim di bahagian kiri. Yang mana untuk game ni kalau kita lihat, pasukan Melaka banyak menggunakan Ruben Tiran. Jadi the type of gameplay yang pasukan Melaka cuba buat adalah apa dia? Adalah bila mereka start from the back untuk bermain dengan Ivan Zakaria dan sebagainya, mereka akan cuba attack more on the direct play dengan long ball untuk cari Syamsuddin, dan bila dia hodak, dia akan cuba create something kepada bahagian tengah untuk Deno Kalesi ke, untuk player-player lain ke dan sebagainya lah. Tetapi the way of Melaka main sebenarnya agak too static dan stagnan, sebab mereka punya gameplay mudah dibaca. Mereka akan guna Simon Libo, Cik Rashid, Ruben Tiran, Omar Hakim di bahagian kanan dan kiri. Mereka exploit that flank di bahagian wide area, and then one thing yang mereka akan cuba adalah mereka akan perbanyakkan crosses dalam kotak penalti untuk mencari mereka punya focal point, iaitu Syamsuddin. Sebab gameplay Melaka memang macam tu dah awal season lagi kan, tapi dalam a few game memang menjadilah, sebab Syamsuddin tu is the one of the best target man dengan header, dengan ketinggian dia dan sebagainya. Tapi this type of gameplay, bila lawan dengan defense yang compact macam Terengganu yang boleh memenangi area 2 dengan mudah, ia akan menjadi kesukaran kepada pasukan Melaka. Sepatutnya mereka boleh break through the defense dengan cara-cara yang lebih better, sebab mereka ada player yang berkualiti. Tapi nak buat macam mana, memang pasukan Melaka bermain dengan keadaan sedemikian, banyak fokus untuk attack on the wide area and then crosses untuk cari target man, which is tak benefit lah. And even goal semalam pun, tengok goal pada tengah, kalau mereka boleh focusing on attack or breakthrough in the central area, much more better lah. Tapi nak buat macam mana, mereka tak mau buat benda tu. Jadi saya mengharapkan something yang lebih benefit untuk the team. Mungkin mereka boleh penetrate di kawasan tengah, control midfield, despite of untuk attack on the wide area sahaja. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.